maka jangan dia mengangkatkan suaranya. Jangan meninggikan suara. Jangan buat announcement. Maksudnya jangan ada nampak tak barang kuila, ada nampak tak. Itu dia. Habis kalau barang hilang, nampak macam mana? Kalau barang itu hilang di masjid, dia tunggulah insya-Allah nanti lepas Jumaat adalah pengumuman tu. Kan? Supaya apa? Supaya tidak ada pengganggu orang nak semayang kan. Nanti tengok fahal kelang kabut macam tu kan. Dikhabarin kerana satu hadis, man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid falyakul la raddaha Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadha. Kan ada hadis, barang siapa yang mendengar, yang melihat, man sami'a ataupun man basir. Siapa yang mendengar ataupun melihat rajulan, seorang laki-laki, yunshidu dhalatan fil masjid, yang mencari barang ni yang hilang di dalam masjid, falyakul, maka katakanlah kepadanya, la raddahallahu alaik, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak jumpakan barangmu. Bukan Allah Ta'ala jumpakan barang, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menemukan barang kamu yang hilang. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan barang kamu yang hilang itu. Fa innal masajida lam tubna li hadza. Kerana masjid bukan dibina untuk ini. Untuk mencari barang hilang. Masjid untuk kita beribadat, untuk kita bertakwa, untuk kita mengaji dan sebagainya. Apa-apa kebaikan. Nampak ya? Itu. Kemudian, tapi kalau barang hilang, macam mana Ustaz takkan nak biar? Sabar. Kerana jangan tergopoh-gapah. Jangan sampai pencarian kita itu mengganggu orang-orang yang sedang berzikir, bersolat. Dia faham kan? Itu. Dan wa alla yarfa'a sautahu walau bizikri bihadratil musallin. Dan jangan meninggikan suara walaupun dengan berzikir di hadapan orang-orang yang solat. Jadi penting kena faham tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita bukan melarang zikir, tak. Cuma jangan mengeraskan suara di hadapan orang yang sedang solat. Li'annahu yushawwishul khushu'a fi shalah. Kerana itu akan mengganggu kekhusyukan ataupun tashwishul khushu'. Kerana itu akan mengganggu kekhusyukan di dalam solat. Walaupun dengan berzikir. Walaupun dengan berzikir. Tetapi kalau jemaah yang berada di masjid di surau itu panggil jemaah mahsur. Yang memang sudah rida dengan tuan imam. Tak ada masalah. Dan kebiasaan di negeri kita ni, kan, kalau sembahyang fardu, zikirnya jahar kan, kuat kan, tapi tidaklah menjerit-jerit. Okey dah tu. Maknanya kalau orang nak sembahyang pun, dia dengar. Belakang sana tak dengar dah. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati, dia punya elat dia punya sebab dia. Kerana ada tashwish. Kekhusyukan dalam salat. Bahkan tengok, qala Syafi'i, itu telah berkata ulama-ulama Syafi'i, yukrahu raf'u sawti bidzikri fil masjid in hawasha 'ala al-musallin aw mudarrisin aw qarin aw mutali'in aw na'imin la yusannu iqaduhu wa illa farra karaha. Bahkan kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, dimakruhkan meninggikan suara walaupun dengan berzikir di dalam masjid. Kerana itu jika in hawasha 'ala musallin, jika hal tersebut mengganggu orang yang sedang salat. Ataupun orang yang sedang mengajar. Ataupun orang yang sedang membaca. Ataupun orang yang sedang mengulang kaji pelajaran. Ataupun orang yang tidur yang tidak disunatkan untuk mengajar. Dia, contoh, pukul 3 petang dia datang nak rehat. Masjid nak rehat. Tidur lasat. Tidur kejap. Ada seorang ni datang ke masjid, zikir kuat-kuat. Zikir kuat-kuat. Sehingga mengganggu orang yang sedang tidur. Walhal dia dah solat. Tak disunat pun kejutkan orang yang tidur tu. Sebab dia dah sudah, sebab dia berehat. Tak sunat pun. Melainkan kalau kita kejut dia nak semayang. Itu kena ke? Kejut. Tapi kalau macam tu, tuan-tuan, perlahankan suara. Perlahankan suara. InsyaAllah dapat tak pahala kan? Wa illa farra karahah. Maksudnya kalau hilang. Maksudnya kalau dia baca kuat itu tidak mengganggu orang yang semayang. Maksudnya dah biasa. Tak apalah, saya okey dia, tak ada masalah pun.
Saya lebih suka dia cakap, tak masalah. Kenapa? Kerana janganlah sebab yang dapat mengganggu keputusan orang yang telah disebutkan dah. Jadi, baik. وأن لا يمر بين أيديهم بخبر لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Dan bahawa dia tidak melalui di hadapan orang yang semayang. Jangan lalu depan orang semayang. Ustaz, saya lalu Ustaz tapi saya menunduk. Itu kalau tak semayang tak apa. Dia jangan lalu. Jangan lalu depan orang semayang. Dia okey, kalau ada jarak sekurang-kurangnya ni. Satu sejadah ni tak ada masalah. Maksudnya ada panggil ada penghalang. Tak ada masalah. Contoh kan. Ni pas main di sini. Lalu sebelah ni tak ada masalah. Kan tak boleh had yang dilarang. Had yang dilarang. Contoh sebelah sana, saya lalu tidak ada masalah. Cumanya had yang dilarang. Kalau ada katil, ada yang orang panggil apa dah masalah lupa. Ada letak kayu ke apa ke. Sebelah kancing kalau di depan dia tak ada masalah. Kalau letak sejadah. Hak lepas sejadah tu tak ada masalah. Ini lalu betul-betul lah depan mata. Itu tak apa. Tak boleh. Ni kerana jangan lalu di hadapan orang yang sembahyang. Baik. Kemudian kerana ada hadis. Lau ya'lamul marru baina yadil musalli. Jikalau mengetahui seseorang yang lalu di bawah sembahyang itu, maza alayya, kenapa yang berlaku di atasnya? Lakana, nescaya bahawa adalah ia itu berhenti 40 ni tak tahu, saya tengok balik. 40 dia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada dia lalu depan orang sembahyang. Maksudnya apa? Kalau dia tahu apa yang akan berlaku dengan sebab dia lalu depan orang sembahyang, nescaya dia berhenti. Dia tak lalu depan orang sembahyang selama 40. 40 ni kita tengok baliklah kan. Itu lebih baik daripada dia lalu di hadapan orang sembahyang. 40 hari ke 40 tahun ni kan. Tengok balik dalam riwayat. Maksudnya jangan jalan orang depan sembahyang. Jangan lalu depan orang sembahyang. Yang keseluruhnya wa an la yashtaghila ahadukum 'inda lubsi fil masjid. Dan bahawa tidak berbimbang salah seorang daripada kamu ketika duduk di dalam masjid bisina'atin wa hiya tamthilun li nahwi mubay'ah, dengan melakukan perkara-perkara seperti orang panggil transaksi jual beli. Jangan buat benda-benda yang tidak menguntungkan. Seperti jual beli. Jual beli dalam masjid tak boleh. Jual masjid boleh. Jangan transaksi jual beli dalam masjid. Jual masjid. Tak boleh tu sama ada haram makruh, itu diperbahaskan oleh ulama. Kalau berniaga jual-jual pun di luar di masjid, bukan dalam masjid. Kemudian wa an la yakhudha ahadukum fi kalami ahli dunia, dan bahawa tidak bercakap-cakap dengan kalam ahli dunia. Kita bercakap-cakap di dalam masjid yang mana percakapan itu hanya membawa kepada keduniaan semata, yakni percakapan yang tidak bermanfaat. Jangan bercakap di dalam masjid, bercakap dengan benda yang tak manfaat. Bal qad yakunu muharraman idza khalafa bil ghibah. Bahkan percakapan kita di dalam masjid itu jadi haram jika bercampur dengan mengumpat ataupun lain-lain daripada percakapan yang tak elok. Di dalam masjid ni kalau nak cakap pun cakaplah pasal ketuhanan. Cakap pasal ilmu. Cakap benda-benda yang ada manfaat. Nak cerita pasal bisnes apa semuanya, tunggulah di luar masjid. Tapi kalau kita cerita bisnes itu ada manfaatnya untuk umat, ya silakan. Maksudnya apa? Kalau percakapan kita ada manfaat, ada kebaikan yang dinisbahkan kepada akhirat, ya tidak ada masalah. Tapi kalau percakapan kita hanya semata-mata unsur keduniaan, bahkan yang lebih malang, yang lebih teruk lagi, kalau ada unsur ghibah, unsur mengumpat, itu tidak boleh.
Tidak boleh sama sekali. Bahkan haram. Ya? Betul. Ni ada kehilangan jam di tempat wuduk. Dia boleh jumpa dengan AJK. Tak apa. So, baru cerita tadi. Wa alla yusilu dhallatan fil masjid. Alhamdulillah lah jumpa lah. Baik. Kemudian. Supaya apa? Kenapa kita tidak dibenarkan untuk bercakap tentang keduniaan? Supaya selamat kita. Supaya selamat kita. Wa yanjum minal wa'id. Dan kita terlepas daripada seksa Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita terlepas daripada janji buruk, balasan buruk. Yakunu imma bila'natin aw ghadabin aw dukhuli narin wa ghairi zalika min anwa'il 'iqab. Yang boleh jadi sama ada dengan kita mendapat laknat daripada Allah ataupun murka, ataupun nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka, ataupun lain sebagainya daripada bahagian-bahagian daripada seksa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam masjid ni kurangkan bercakap lah. Kat dunia, kat luar masjid kita dah banyak bercakap. Kat dalam masjid ni, relax. Fikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran, berzikir. Dan kalau ada tazkirah, dengan tazkirah. Tazkirah kalau ada kuliah maghrib, dengar kuliah maghrib. Jangan baca Quran time kuliah maghrib. Saya minta maaf cakap lah. Dan kalau seorang ustaz dia mengajar di masjid, lagi-lagi yang diajarkan itu ilmu perdoaan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Maka jemaah kena menumpukan pendengarannya kepada kuliah tersebut. Jangan buat benda lain. Zikir pun tak boleh. Baca Quran pun tak boleh. Dengar fokus. Sebab ini lebih penting daripada itu. Dan kena ingat, mengaji itu afdalul ta'ah. Seafdal ta'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahun lepas saya jumpa dengan guru saya Syekh Firas. Guru kepada guru saya Syekh Firas. Dia duduk salam. Syekh Firas. Ada yang kenal Syekh Firas. Dia begitu saya, banyak orang yang tidak sedar yang bahawa sesungguhnya mengaji itu seafdal zikir. Mengaji itu seafdal taat. Sebab dia kata saya pernah pergi ke satu tempat, mereka itu sibuk dengan berwirid, berqasidah dan sebagainya, tapi mereka melupakan mengaji. Maka ini salah. Dan kita bukan melarang untuk berzikir dan lain-lainnya, bukan, kita tak larang. Cuma menuntut ilmu itu perlu diutamakan. Jadi ini sumber, asal untuk kita sah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang guru kami sebut. Jadi kadang-kadang minta maaf lah, yang menjadi budaya masyarakat kita, alamak saya tak sempat berzikir lah. Tak apalah, pergi masjid, orang tengah kuliah kita berzikir. Tak boleh, tuan-tuan. Itu tidak ada adab. Bahkan ada salah seorang ulama, ketika ada orang datang ke majlisnya, dia sibuk bergantas sebagai sabah. Saya tertegur, apa yang kau main-main tu? Saya bukan main, saya berzikir. Ya, jangan. Dengarkan pengajianku ini. Tuan-tuan. Sebab, kalau Syekh itu ma'ruf, Syekh Nuruddin, jangan tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita nak menjaga adab, tetapi kita meninggalkan adab. Sebab tuan-tuan kita kena mengaji. Imam Nawawi sebut dalam Muqaddimah Minhaj Talibin. Imam Nawawi sebut, sesungguhnya afdalun nawafil, pekerjaan sunat yang paling afdal, istighalun bil ilmi,
berbimbang dengan ilmu. Imam Nawawi sebut. Dia bukan sebut kat Minhaj dia. Dia sebut dekat asal Rawdah. Rawdah Talibin pun di awal mukadimah dia sebut Imam Nawawi. Seafdal-afdal ibadat yang sunat berbimbang dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Kalau menuntut ilmu, itu wajib. Itu tak dikhilaf. La khilafah fi. Itu berbimbang dengan ilmu. Apa makna berbimbang dengan ilmu? Menyibukkan diri dengan ilmu. Sesudah kita lepas fardu ain. Tapi kalau tak lepas fardu ain, wajib dia menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya sama. Nak bagi tahunya, itu tuan-tuan. Tapi, yelah kan. Kemudian, al-warid fi qawli Nabi SAW fi jami'il akhbar. Kerana ada hadis. Ada warid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Jami'il Akhbar. Ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tuna al-masajida yaq'aduna fiha hilaqan. Zikruhum ad-dunya wa hubbud dunya. Nabi SAW sebut. Disebut dalam kitab Jami'il Akhbar, ada hadis disebut. Akan datang pada suatu masa sebelum kiamat, qabla sa'ah, sebelum hari kiamat, nasun min ummati, ay ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tunal masajid yaq'aduna fiha. Mereka datang ke masjid, mereka duduk di dalam masjid hilaqan, kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok tu kan zikruhum dunia. Mereka cerita bab dunia. Wa hubbud dunia. Dan mereka cerita pasal cinta dunia. Ada satu nanti dah ni pun dah berlaku. Orang datang ke masjid duduk satu kelompok cerita bab dunia. Cerita bab cinta dunia. Ni pun dah berlaku. Duduk kelompok-kelompok bukan cerita bab akhirat, cerita bab dunia. Yakni zikruhumud dunia ay hubbad dunia. Mereka cerita pasal dunia, mereka cerita berkenaan tentang cinta dunia. Kalau tu Nabi sebut la tujalishum, jangan kamu duduk dengan mereka. Haulan nas al-mausufina bima zukir. Jangan kamu duduk dengan mereka yang bersifat dengan demikian. Dengan orang yang cinta dunia. Dengan orang yang datang ke masjid cerita pasal dunia. Jangan duduk. Qala Sya'rawi. Kalau berkata Imam Sya'rawi. Ka'annahum lam yakfihim hubbu dunia kharijal masjid. Seolah-olah cerita mereka pasal dunia kat luar masjid tu tak cukup-cukup sehingga mereka bawa dalam masjid. Itu sekali. Sehingga cerita mereka tentang dunia, tentang cari dunia dekat luar masjid tak cukup sehingga mereka bawa benda tu duduk dalam masjid. Punya cinta pada dunia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jangan tuan-tuan. Maka disebutkan falaisa lillah bihim ay fi itnanihim ila al-masajid wa ibadatihim fiha. Hajatun, maka Allah Taala tidak berhajat kepadanya. Falaisa lillah bihim hajatun. Allah Taala tidak berhajat kepadanya. Hiya kinayatun an adami qabuli ta'atihim. Ya kinayatun an adami qabuli ta'atihim. Ini berbawa maksud, ini merupakan suatu kinayah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tak terima ibadah mereka. Kalau sampai dalam masjid pun masih lagi nak bercerita tentang cinta dunia, tentang dunia. Kata Al-Tibbi, huwa kinayatun an bara'atillah wa khurujihim an zimmatillahi ta'ala. Itu merupakan suatu sandaran, satu cakapan, satu kata lainnya, double meaningnya. Allah Ta'ala berlepas dengan mereka. Dan mereka itu keluar daripada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berlepas diri dengan mereka. Maksudnya mereka tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faiza arada ay ahadukum al-khuruja minal masjid. Maka jikalau seseorang itu nak keluar daripada masjid, ada tentang nak keluar ke masjid pula.
Tentang adab nak keluar daripada masjid. Kalau orang tu nak keluar daripada masjid, ba'da salah au nahwiha minal ibadatil badaniyah. Kan? Kalau orang tu nak keluar daripada masjid sesudah solat ataupun seumpamanya daripada ibadat-ibadat yang lainnya, tuliba minhu al-bad'u bil yusra. Maka dituntut untuk dia keluar tu mula keluar daripada masjid langkah kaki kiri, yakni rijlahul yusra. Keluar tu keluar pakai kaki kiri, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Di khabarin an Anas radhiyallahu anhu qala, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ada riwayat daripada Anas radhiyallahu an, telah berkata ianya Anas, Sayyidina Anas, minas sunnati, sebahagian daripada sunnah nabawiyah, iza dakhaltal masjidah, apabila kalian masuk ke masjid, antabda'a birijlikal yumna, itu bahawa kalian masuk dengan kaki kanan. Wa iza kharajta antabda'a birijlikal yusra, dan apabila kalian keluar ke masjid, daripada masjid, maka mulakan dengan kaki kiri, di mana keluar masjid dengan kaki kiri. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yabda'u bi rijlihi al-yumna. Adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika dia masuk masjid, dia mula dengan kaki kanan. Fa iza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra, maka apabila keluar dia mula dengan kaki kiri. Ini adab tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an yadha'aha ay rijlahu al-yusra, dan bahawa hendaklah dia meletakkan kakinya yang kiri itu an zahri na'lai, di belakang di atas, di tempat na'al, tempat selipanya. Allazi wada'ahu fil akhir, yang diletak di luar masjid selipanya itu. Thumma yalbisu ahadukum, kemudian dia pakai slipper tersebut kan, ba'da wad'iha ala zahri na'lai al-yumna, kemudian dia pakai slipper tersebut sesudah dia meletakkan kakinya di atas slipper kan, dengan kaki kanan. So, tuan-tuan, maksudnya apa? Caranya dia letak kaki kiri atas slipper, kemudian pakai slipper kaki kanan. Kaki kiri letak atas slipper, kaki kanan sarung slipper. Sebab sunat pakai slipper mula dengan kaki kanan, tapi sunat keluar masjid kaki kiri. Jadi jangan terus kaki kiri terus campur slipper. Dia faham tak? Kita keluar kaki kiri kan. Jangan kaki kiri tu terus masuk dua jari tu ke butang slipper tu. Maksudnya letak dulu kaki kiri atas slipper tu, kemudian kaki kanan masuk pakai slipper. Dapat duduk sikap. Pakai slipper sunat kaki kanan. Betul. Kaki slipper sunat kaki kanan. Dia keluar tu kaki kiri. Jadi letak, kalau pakai kasut, letakkan kaki tu di atas kapak kasut ataupun di mana-mana dia keluar, kemudian kaki kanan pakai kasut. Nampak? Itu dapat diusul. Nah, sunah keluar masjid pun dia dapat. Sunah pakai slipper na'al kaki kanan pun dia dah dapat. Dua-dua dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Begitu. Baik, kemudian wal yakul ay wal yad'u Allah Ta'ala, dan hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala inda khurujihi minal masjid, ketika keluarnya daripada masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah daripada kurniaanmu. Dan kurniaan di sini adalah al-fadl. Ini kelebihan, kurniaan. Al-fadlu huwa az-ziyadah anil iktisar, iaitu lebihan daripada kekurangan. Yani min rahmatihi wasi'ah, itu daripada rahmat yang luas. Bahawa kita keluar ke masjid, kita nak cari apa? Kita sambung bekerja, kita nak mencari nafkah. Mudah-mudahan ada lebihan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pekerjaan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita waktu kita bekerja. Itu min fadli. Bila kita masuk ke dalam masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba. Kita keluar,
Jadi kita masuk masjid, kita minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita keluar masjid, kita minta apa? Kelebihan, kurniaan. Sebab kita keluar ni tak bekerja, kamu bekerja, mudah-mudahan ada tambahan rezeki, gaji naik. Apa saja? Sama ada dia berunsur keduniaan ke. Kita nak datang yang terhormat Allah SWT. Begitu. Ha? Naik, kita beli insyaAllah. Kan? Masalahnya contoh kalau benda tu naik, kita boleh beli. Kita boleh beli. Boleh beli. Kita boleh beli. Mari kita keluar haji tu. Terus ya Allah, pandangkan. Ya Allah, memudahkan tu. Nirfat nikah. Kelebihan. Allah Ta'ala cukupkan. Lebihkan. Ini yang kurang-kurang tu. Wallah subhanahu wa ta'ala. Rahmat ya Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Mudah-mudahan sawat. Nanti kita mudah-mudahan kita berada dalam ilmu. Setiap bidang ni. Jumpa dengan yang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.